Pada 11 April 2022, sebanyak 1,144 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian dos pertama vaksin kepada 6,811 dos iaitu 15.9% di dalam kumpulan umur tersebut. Sementara itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah pada kadar 62.4%. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Mat Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media, yang berhormat Pihak Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sebanyak 250 kes baru telah dilaporkan, iaitu 230 kes hasil ujian ART dan 20 kes hasil dari 883 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 139,061 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat satu kes yang dikategorikan dalam kategori 5. Yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 2 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 130 kes telah sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 136,313 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,532 kes, iaitu 45 kes sedang dirawat di hospital, manakala 2,487 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Satu kes COVID-19 telah meninggal dunia di mana kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Dulia Mahamlia pada Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatankuasa Pandu COVID-19 memaklumkan bahawa fasa awal endemik di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 akan dilanjutkan sehingga hari Sabtu 30 April 2022. Perkara tersebut diumumkan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sementara itu, Jawatankuasa Pandu COVID-19 juga ingin mengemaskinikan syarat-syarat bagi garis panduan seperti berikut. Penjualan ART melalui mesin lain sendiri, vending machines, yang disediakan oleh pihak kerajaan akan ditiadakan, memandangkan ART ini mudah diperolehi di kedai-kedai pada harga pasaran yang rendah. Dan transport operators yang akan membuat perjalanan rentas sempadan atas tugas mengangkat barangan hanya diperlukan untuk mendapatkan keputusan ART yang negatif sekurang-kurangnya 2 kali seminggu sahaja dan tidak lagi perlu untuk mendapatkan ujian RT-PCR pada setiap 2 minggu. Keputusan ART hendaklah dilaporkan melalui aplikasi BroHealth dan dihadapkan kepada pihak berkuasa di pos-pos kawalan sempadan. Langkah ini akan bermula dengan serta-merta. Jawatankuasa Pandu COVID-19 akan terus memantau dan meneliti situasi semasa COVID-19 di mana garis panduan akan dikemaskini dari semasa ke semasa bagi kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di alamat www.gpm.gov.bn. Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat memaklumkan bahawa ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang dilantik dibubarkan mulai dari 3 Syakban 1443 Hijrah bersamaan 6 Mac 2022 mengikut pemasyuran pembubaran Majlis Mesyuarat Negara menurut Perkara 55-1 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam.
Bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya beserta Majlis Perundingan Mukim dan Kampung petang tadi mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran di Masjid Hasan Al-Bolkah, Kampung Mentiri. Hadirin berhormat Pihin Orang Kaya Seri Karna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diadakan penyampaian wakaf bagi kegunaan masjid berkenaan dan sumbangan derma kepada 83 anak yatim yang bermastautin berdekatan masjid tersebut. Majlis serupa juga diadakan petang tadi oleh Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya di Masjid Kampung Mentiri. Majlis bermula dengan penyampaian wakaf oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, dan diikuti dengan Tadarus Al-Quran. Sementara itu, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis bertadarus dan khatam Al-Quran secara maya. Menyertainya Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal, dan Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manab bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan anak-anak syarikatnya mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khadiwaddin, almarhumah Duli Raja Isri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis bertahlil berlangsung petang tadi di Kubah Makam Diraja. Lebih 200 warga Perbadanan Taib menghadiri majlis ini yang diketuai oleh Yang Berhormat Bin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Bacaan surah Yasin, tahlil dan doa arwah dipimpin oleh Pengiran Haji Muhammad Hafizuddin bin Pengiran Haji Abu Bakar, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Sempena bulan Ramadan, 300 bungkusan makanan disumbangkan kepada 300 keluarga kurang berkemampuan di negara ini. Agihan makanan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta Kedutaan Republik Turki itu diadakan petang tadi di Stadium Negara Hasan Al-Bolkah, Berakas. Pengagihannya disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam, dan Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setia Usertab Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sumbangan secara pandu lalu ini dibiayai oleh Agensi Kerjasama dan Penyelarasan Turki TIKA atas permintaan Kedutaan Republik Turki dan dengan penyelarasan bersama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Trend penjualan makanan secara food truck atau truk makanan semakin mendapat sambutan dalam kalangan penduduk di negara ini. Ia secara langsung telah membuka peluang menjana pendapatan dalam kalangan peniaga dan usahawan muda yang ingin berjinak-jinak dalam perniagaan. Truk makanan di Bandar Seri Begawan telah mula diperkenalkan sejak awal tahun ini. Trend perniagaan yang diadaptasi dari negara luar ini sebagai salah satu usaha untuk memeriahkan dan menceriakan Bandar Seri Begawan, terutama sekali pada waktu malam. Saya telah pun merantau di salah sebuah negara jiran kita ni, Kuala Lumpur, yang mana diorang menggunakan perniagaan diorang secara food truck, dan di sanalah munculnya idea untuk berniaga secara menggunakan food truck lah. Berkonsepkan cepat, mudah dan berpatutan, truk makanan menjadi pilihan orang ramai untuk beriadah sambil menikmati makanan
Kebanyakan peniaga trak makanan menyediakan menu paling ringkas dan menepati cita rasa pelanggan. Sokongan daripada keluarga je lah Pak, sama kawan-kawan apa, semua sekalian yang bagi pandangan apa. Menangkan jam di luar negeri ada kan, kenapa kita ni dapat membuat di Brunei ni, di sini kan dicuba je. Alhamdulillah sangat menggalakkan lah ya. Alhamdulillah, sambutan orang ramai pada masa ini jualan secara food truck amatlah memberangsangkan dan menjadi satu trend baru kepada peniaga-peniaga lain. Perniagaan trak makanan ini diharap akan terus maju dan para peniaga boleh menjadi contoh kepada belia lain untuk melahirkan idea penjualan makanan yang lebih inovatif pada masa akan datang. Laporan diangkut Nur Hamidah Pengiran Ahmad untuk Berita RTB. Bagi sebilangan orang, memiliki barang antik hanya sebagai hobi semata-mata. Namun bagi salah seorang pengumpul barang antik di daerah Belait, mengumpul barang lama bukan sekadar hobi, bahkan barang antik mempunyai nilainya tersendiri. Bermula dengan tujuan memenuhi masa yang terluang, kegiatan mengumpul barang antik kini menjadi hobi Awang Haji Sulaiman bin Nudin yang berusia 76 tahun. Menurutnya, kebanyakan barang antik ini bukan sahaja diperoleh dari orang-orang tempatan, bahkan juga dari negara-negara jiran seperti Malaysia dan Indonesia. Antara koleksi barang antik paling berharga yang dimilikinya ialah mangkuk kecil yang beliau percayai berusia agak lama. Bahkan satu benda yang saya rasa unik usulnya. Jadi saya dapatkan dari rakan kawan saya orang Iban yang tinggal di Merudi. Nah, ada juga orang menawarkan yang pernah, tapi saya tidak mau menjual dulu karena saya menganggap karena ini sukar dia dapat, payah dicari. Menurut Awang Haji Sulaiman, koleksi barang antiknya disimpan di rumah manakala sebahagiannya dipamerkan di kedainya. Minat mendalam terhadap barang antik memberikan nostalgia yang bermakna bagi beliau kerana setiap barang yang dijual mempunyai kualiti tersendiri. Banyak koleksi wanita sebenarnya saya sendiri pun tak tahu lah, tapi dianggarkan melebihi daripada barangkali beratus barang. Kemudian yang selalunya orang Bali yang cari orang kebanyakan untuk peralatan kahwin, kemudian gulin tangan, macam itu dia orang suka. Kemudian kalau ada lagi macam gansa, ada juga setengahnya orang suka meriam. Bersempena bulan Ramadan, Rombongan Brunei Gas Carriers BGC hari ini mengadakan lawatan bagi membantu penduduk LAPI daerah Belait sebagai sebahagian daripada projek amali ke-9. Semasa lawatan, 5 keluarga kurang berkemampuan di Mukim Labi menerima sumbangan makanan dan barang keperluan asas. Projek merupakan inisiatif pelaburan sosial BGC bagi menangani masalah dari aspek sosial, ekonomi dan kebajikan komuniti setempat. Pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD menggesa orang ramai khususnya pemilik dan pengendali bot supaya berwaspada sebelum dan semasa menjalankan aktiviti air. MPABD juga menghendaki pengendali bot menghadiri kursus kelas 9 terhad dan mendapatkan lesen berkenaan sebelum mengendalikan mana-mana bot. Setiap pengendali bot diberikan surat kebenaran bagi perkhidmatan bot penumpang, bilangan kru dan penumpang yang dibenarkan dan penggunaan jaket keselamatan dinyatakan dalam surat kebenaran. Jika tidak mematuhi syarat yang ditetapkan, MPABD akan menarik balik surat kebenaran yang berkuat kuasa serta-merta. MPABD juga telah mengeluarkan notis berkenaan penggunaan jaket keselamatan bertarikh 5 Jun 2020.
Jika pengendali atau pemilik bot dan penumpangnya didapati tidak memakai jaket keselamatan semasa berada di atas bot, MPABD tidak akan teragak-agak untuk membatalkan sijil pendaftaran bot dan sijil kelas 9 pengendali bot. Jabatan Perkhidmatan Pergigian memaklumkan 2 buah klinik pergigian akan beroperasi semula. Klinik pergigian di Pusat Kesihatan Pengiraan Anak Puteri Hajah Mutawakilah Hayatul Bolkiah Gadong akan beroperasi semula pada hari Rabu 11 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 13 April 2022 Masihi. Manakala klinik pergigian di Klinik Kesihatan Sungai Liang Kuala Belait akan mula beroperasi pada 16 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 18 April 2022 Masihi. Rawatan pergigian rutin akan diberikan di klinik pesakit luar pergigian tertakluk kepada pemeriksaan saringan di kaunter-kaunter yang disediakan di lokasi-lokasi berkenaan, manakala bagi rawatan susulan adalah melalui perjanjian. Separuh jalan di Lebuh Raya Muara Tutung akan ditutup sementara bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan dan melapis semula aspal jalan raya di lokasi berkenaan dilaksanakan. Kawasan yang terjejas ialah jalan kilometer 115.1 hingga kilometer 114.8 lorong kiri Hala Tutung. Penutupan bermula Rabu 13 April 2022 sehingga Ahad 17 April 2022 mulai pukul 8 pagi hingga 5.30 petang. Para pengguna lebuh raya berkenaan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan.